Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Logaritma. Pada hari ini, Cikgu Mai akan bantu anda dalam menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set. Okey. Jadi, jom kita lihat buku teks. Ada dalam muka surat 104 buku teks. Okey. Kita lihat dekat sini, kita ada nombor tak nisbah yang berbentuk penyebutnya. Dekat sini ada sebut penyebut. Apa maksud penyebut? Kita tahu kalau ada nombor pecahan, nombor nisbah ni adalah nombor pecahan lah. Nombor tak nisbah. Okay. Nah, kalau kita ada nombor pecahan macam ni, A per B. Okay. B yang duduk di bawah ni adalah penyebut. Jadi yang bawah ni adalah dalam bentuk set. Okay. Jadi kalau dalam bentuk set, apa kita buat untuk jadikan dia menisbahkan dia. Okey, daripada jadi nombor tak nisbah dia jadi nisbahkan dia. Okey, jadi A adalah pengangka. Ini kita dah belajar semasa sekolah rendah. Okey, jadi kita tahu ada 3 kes kat sini. Satu kes adalah nombor yang bentuk macam ni. Kita kena darabkan dengan set konjugat dia. Ini setnya, set konjugatnya masih sama dengan dia. M set A, ini pun M set A. Okey, yang ini pula kalau dekat sini tambah, set konjugat dia kita guna tolak. Okey, nilai yang lain masih sama ni. Okey. Kalau kes yang ketiga pula, set dia kita tolak ni, ada tolak. Set konjugatnya adalah tambahkan. Okay, benda yang lain masih sama. Okey, mari kita lihat contoh supaya boleh faham. Okey, dalam contoh 14 ni, ada bagi 3 kes. Okey, kes yang pertama 5 set 3. Ini yang pertama. Kes yang kedua, jadi 7 set 2 tambah 5 set 3. Ini penyebut dia. Okey, jadi yang ketiga melibatkan tolak. Jadi kita nampak yang pertama ni set konjugat dia masih lagi 5 set 3. Jadi kat sini nampak dia darab dengan 5 set 3 per 5 set 3. Okey, kita nak ubah bentuk bukan ubah nilai. Jadi sebab itu kita darab dengan 5 set 3 per 5 set 3. Ini adalah 1. Sebab kita tahu 5 bahagi 5, 1. 2 bahagi 2, 1. Jadi kalau penyebut dengan pengangkanya nilai yang sama, maka dia akan dapat nilai 1. Jadi sebab itulah kita darab 5 set 3 per 5 set 3. Sebenarnya kita darab dengan 1. Kita cuma berniat nak ubah bentuk sahaja, bukan mengubah nilai. Okay, jadi dia darabkan. Jadi atas 1 darab 5 set 3, kita dapat 5 set 3. Okay, 5 set 3 darab 5 set 3, dia akan jadi 5 darab 5. Ni. Nombor dengan nombor dan nombor set dengan nombor set. Ni set 3 darab set 3. Kita tahu set 3 darab set 3 akan hapuskan set. Jadi penyebutnya sekarang dah tak ada set lagi. Dah jadi 75 sahaja. Okey, tujuan kita adalah supaya penyebutnya tidak melibatkan set. Pengangka tak apa. Jadi kita dah bawa set itu ke bahagian pengangka. Okey, penyebut hanya nombor sahaja. Dan diringkaskan dapatlah set 3 per 15. Okey, kes B. Kes B tambah. Jadi kita nak darab dengan set konjugat dia. Set konjugat dia kita tolak. Nampak tolak. Nilai yang lain masih sama. 7 set 2, 5 set 3. 7 set 2, 5 set 3. Cuma yang ini tambah, yang ini tolak. Dan kita darabkan dengan 1 sebenarnya. Atas dengan bawah sama. Sebab sebenarnya kita nak darab dengan 1 je. Kita tak mahu ubah nilai. Kita hanya nak ubah bentuk sahaja. Okey, jadi kita darabkan dengan set konjugatnya. Okey, 1 darab dengan ni maka dapatlah sama juga. Okey, yang ini pula kita tahu 7 set 2 darab 7 set 2. Jadi 7 set 2 kuasa 2. Okey, nombor yang pertama ni kuasa 2 kan. Okey, lepas tu 5 set 3 darab dengan 5 set 3. Dapat 5 set 3 kuasa 2. Okey. Sebab ini tolak, ini tambah dan nilai yang lain ni sama. Jadi sebenarnya sama macam kes waktu kita belajar di sekolah di tingkatan 1. Mengembangkan nilai yang ni. A tambah B darab dengan A tolak B. Ini akan jadi A kuasa 2
tolak B kuasa 2. Okey, ini kita guna balik. Kita dah belajar waktu tingkatan 1. Okey, jadi dapat macam ni. Jadi yang bawah ni kita tahu 7. Ini boleh tekan kalkulator je dah lah. Okey, kita akan dapat nombor integer saja, tak melibatkan set dah. Jadi set dia kita daripada dia duduk di bawah, dia dah jadi duduk di atas. Okey. Okey, itu kalau B melibatkan operasi tambah. Okey, C. Okey. Nombornya, tengok penyebutnya nah, atas 1, penyebutnya 2 set 3 tolak 5 set 7. Jadi kat sini melibatkan tolak. Jadi kalau tolak set konjugat dia 2 set 3 tolak 5 set 7, set konjugatnya 2 set 3 tambah 5 set 7. Dan ingat lagi sekali, kita nak darab dengan 1. Jadi sekarang kita tahu pengangka dengan penyebut mesti nilai yang sama. Jadi tengok, mesti nilai yang sama. Ingat, niat kita bukan nak mengubah nilai, kita hanya nak mengubah bentuk sahaja. Okey. Jadi kita teruskan buat ni, darabkanlah yang atas darab, lepas tu yang bawah darab. Kita tahu bila tolak tambah macam ni, masih sekali lagi cikgu akan tuliskan untuk kamu. Ingat, kita dah belajar dekat tingkatan 1. Sekali lagi cikgu tunjuk. Ini adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, ni kita dah tahu. Okey. Seterusnya, okey, kita ringkaskan, nampak. Bila kita ringkaskan, memang penyebutnya dah tak melibatkan set, hanya melibatkan nombor integer sahaja, nombor bulat. Okay, kita tengok contoh 15. Okay. Contoh 15, nisbahkan penyebut dan permudahkan. Jadi kita nampak nombor dia macam ni. Okey, fokus kita hanyalah dekat penyebut. Pengangka jangan ganggu. Okey, tengok penyebut ni. Jangan ganggu benda atas ni. Jadi apakah set konjugat bagi 1 tolak set 3? Okey. Jadi ini dia 1 tambah set 3. Ni 1 tolak set 3. Jadi bawah dia 1 tambah set 3. Pengangka jangan usik. Okey. Penyebut sahaja. Kita darabkan dengan set konjugat bagi penyebut. Okey, jadi darab dengan 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Sekali lagi ingat, kita mesti pengangka dengan penyebut adalah set konjugatnya. Jadi dia dapat 1. Sebab nilai yang sama. Okey, kita bukan nak ubah nilai tetapi nak ubah bentuk sahaja. Okey, jadi kita pun selesaikan yang bawah, kita tahu dah kita akan dapat nombor bulat bila darab. Okey. Ni macam mana dapat 1 tolak 3 ni? Tadi kita dah tahu dah itu dapat 1 tolak 3 je. Macam mana boleh dapat lah? Jadi kita tahu 1 tolak set 3 ni 1 tambah set 3. Jadi 1 kuasa 2 tolak dengan set 3 kuasa 2. Sekarang dia dah tak tulis dah, tadi dia tulis. Set 3 kuasa 2 ni boleh hapus lah. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2, habislah. Okey, sebab 1 kuasa 2, 1 lah. Tu dapat 1 tolak 3. Yang ni, kenapa dapat 1 tolak 3? Okey, yang atas kena darab lah. Okey, macam mana dapat 1 tambah 3 tambah set 3 tambah set 3 ni? Yang tu yang ni. Yang ni cikgu menunjukkan macam mana dapat 1 tambah set 3 darab dengan 1 tambah set 3. Yang ni berbeza dengan yang bawah tadi. Nah. Ini 1 tolak 1 tambah. Tapi yang ni 2 tambah. Jadi kita tak boleh dah buat macam tadi ni. Senang-senang je 1 ni tolak ni. Tak boleh. Jadi yang ni kena darab 1 per 1. 1 darab dengan 1 dapat 1. Ni buat anak panah lah. Okey. Yang ni kena buat macam ni. Sebab dua-duanya tambah. Kalau 1 tambah 1 tolak, boleh buat macam tadi. Okey, jadi dapat 1. Lepas tu 1 darab dengan set 3 dapat tambah set 3. Set 3 darab 1 pun dapat set 3. Set 3 darab set 3 dapat 3. Okey. Jadi 1 tambah 3 dapat 4 lah. 4 dan set 3 tambah set 3 adalah 2 set 3. Okey, kita ringkaskan.
Dan boleh perkecilkan kat sini, dapatlah jawapan akhirnya. Okey. Tengok contoh 16. Besar sikit lah. Oh, boleh besar lah. Okey. 5 tambah set 7 tambah apa dengan 1 tambah set 3 tambah dengan 4 tolak set 7 per dengan 1 tolak set 3 sebagai pecahan tunggal. Okey, kes ni macam mana kita nak buat? Okey, kamu tengok dekat sini. Satu tambah set 3, satu lagi 1 tolak set 3. Jadi salah satu ni dia konjugat bagi satu sama lain. Ini adalah set konjugat bagi 1 tambah set 3. Jadi kalau dia adalah set konjugat saja, maka dia boleh penyebutnya kita boleh jadikan integer sahaja. Okay, bila kita darabkan. Okay. Jadi kita terus darab je lah. Macam mana dia buat dapat macam ni ni. Okay, 1 tambah set 3 darab. Dia tulis balik je. Okay. Oh, dah set 3. Okay, yang ni sebenarnya kita bagi ringkas. Nampak. Dia darab. Naik ke atas ni, darab sebelah sini. Oh, dua-dua belah. Oh, okey. Okey, ni 1 tambah set 3. Okey, yang ni dia darab dengan konjugatnya 1 tolak set 3, 1 tolak set 3. Okey, sebelah sini dia darabkan dengan konjugat bagi 1 tolak set 3. Jadi ni tambah. Okey. Kalau tambah, konjugatnya adalah tolak. Kalau tolak, konjugatnya adalah tambah. Dia darab, lepas tu dia ringkaskan. Panjang juga lah ceritanya ni. Okey. Kumpulkan nombor 5, 4. Itu yang dapat 9. 5 tambah 4. Set 3, negatif 5 set 3. Ni. Ni. Dengan tambah 4 set 3. Itu dapat set 3. Negatif 5 tambah 4. 1. Negatif 1. Negatif 1 set 3. Set 7. Positif set 7. Set 7 ni habislah. Boleh potong. Set 7 dengan set 7 habis. Set 21 tolak-tolak jadi 2 set 21. Negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Set 21. Dia macam ni lah. Macam negatif 2 tolak dengan 2. Negatif 2 tolak 2. Negatif 2A tolak 2A. Itu dapat negatif 4A. Okey. Itu yang dapat ni. Kenapa 4A? Sebab ni. Okey. Darab dengan 2 je. 2 darab dengan negatif 2A. Okey. Okey. Kita ringkas je lah. Jadi dapatlah. Dan kita nampak penyebut dah jadi nombor sahaja, tidak melibatkan set. Okay, itulah yang kita nak buat. Penyebutnya bukan lagi set, nak ubah jadi integer sahaja. Okey. Oh, kita dah sampai. Kita buat latih diri 4.7. Cikgu akan tunjukkan penyelesaian dekat kamu. Nanti jadi macam video yang lepas. Lepas tulisan kat belakang cikgu. Cikgu tak perasan. Dia tak apa, ini cikgu akan hati-hatilah. Okey, soalan A dulu. 2 per set 5. Jadi kita nampak sama dengan 2 per set 5. Konjugat penyebutnya adalah set 5. Konjugat bagi set 5 adalah set 5 juga. Okey, set 5 juga. Jadi kita darabkanlah 2 per set 5 darab dengan set 5 per set 5. Okey. Jadi kita dapat apa? Okey. Bawah ni set 5 darab set 5. Ingat pelajaran lepas cikgu buat set 7 darab set 7 dapat 7. Jadi set 5 darab set 5 dapat 5. Ini pelajaran video yang sebelum ni cikgu tunjuk dah.
Okay, dan kenapa pun cikgu dah terang dah. Jadi 2 darab set 5 dapat 2 set 5. Jadi inilah jawapannya. Okay, selesai untuk soalan A. Soalan B sama lebih kurang lah. Okay, jadi cikgu tak mau tunjuk lah banyak sangat. C, set 2 per set 5 pun sama. Lihat hanyalah penyebut sahaja. Okay, pengangka dia jangan duk sibuk. Pengangka dia biar aja. Okay, yang ni bawah aja. Jadi C, cikgu buat jugalah tunjukkan C. Set 2 ni, ini adalah pengangka. Jadi tak perlu tengok konjugat dia berapa. Set 5, penyebut. Jadi untuk selesaikan dia, kita darab dengan set 5 per set 5. Okay, konjugat bagi penyebut. Okay, jadi sama dengan set 5 darab set 5. Kita tahu dapat 5 lah. Okay, set 2 darab dengan set 5, kita dapat set 2 darab 5. Okay, pelajaran lepas dah buat dah. 2 darab 5, 10. Bagi dengan 5. Selesai. Okay. Cikgu tunjuk satu yang melibatkan nombor. Okey, yang ni. E. Okey, cikgu tunjukkan soalan E. Soalan E. Ini 1 tambah set 3 bagi set 12. Okey. Kita nampak penyebutnya. Okey. Ingat, lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah set 12. Okey. Jadi konjugat bagi set 12 adalah set 12 juga. Sebab dia satu sebutan je. Jadi ambil dia. Jadi set 12 per set 12. Darabkan. Okey. Jadi yang bawah tu, set 12 darab set 12, kita tahu dapat 12. Yang atas kena darab lah. 1 darab set 12, dapat set 12. Yang ni kita boleh kurungkan supaya kita nampak lah. Kita guna color lain lah. Supaya kamu boleh nampak ni. Ni. Okey. Jadi, yang ni darabkan dan darabkan. Apa kita dapat? 1 darab set 12 dapat set 12. Set 3 darab dengan set 12. Kita dapat 3 darab 12. Okey, tulis dalam bawah satu bumbung. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi kita dapat set 12 tambah 3 darab 12, 36. Set 36. Okey, bahagi dengan 12. Okay, sama dengan kita nampak 36 adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi set 36 dapat 6. Okey. Set 12 tambah 6 per dengan 12. Okey. Lihatlah. Daripada penyebutnya adalah set, kita dah tak ada lagi set. Dah jadi 12. Okey. Pengangka dia ada set. Okay, tak apalah. Kita cuma tak mau penyebutnya adalah set. Okey. Okey, selesai soalan A. Kita buat satu soalan yang macam hebat ni je. Kita buat soalan. Cuba ambil soalan I lah. Soalan I. Ambil soalan senang sikit. Soalan F dulu. Okey. Soalan F. Ambil soalan F. 3 tambah set 2 per dengan 5 tolak set 5.
Okey. Jadi tengok penyebut. Pengangka jangan kacau, biarkan saja dia. Tengok penyebut. Apakah konjugat bagi penyebutnya? Okey, jadi kita tahu dekat sini tambah, jadi kita tolakkan. Jadi kita darab dengan 5, masih lagi 5, tolak jadi tambah se-5. Dan jangan lupa letak jadi di bawah pun sama. Atas bawah sama, jadi 1. Sebenarnya kita tak ubah nilai, tapi ubah bentuk sahaja. Mari kita teruskan. Yang bawah dia, penyebut dia, dah jadi 5 kuasa 2. Se-5 darab se-5 jadi 5. Tolak 5. Okey, yang atas tu kenapa cikgu buat besar sangatnya? Banyak maksudnya nak darab. Okey, maksudnya macam ni cikgu gunakan kali lain sikit. Okey. Kita bersedia nak darab ni. Ada 4 anak panah. Okey. 3 darab 5. Kita dapat 15. Okey, 3 darab se-5. Kita dapat 3 se-5. Se-2 darab 5. Kita dapat 5 se-2. Se-2 darab se-5. Kita dapat se-2 darab 5. Cikgu tak tulis 2 darab 5 lah. Cikgu tulis 10 teruslah. Nah. Banyak dah kita buat. Jadi cikgu boleh buat ringkas lah. Okey. Jadi yang atas tu boleh ringkas lagi tak? 3 se-5, 5 se-2. Kita boleh dah. Ini 10 tak boleh ringkas dah. Macam mana cikgu tahu 10 tak boleh ringkas? Kita fikirkan apakah faktor bagi 10. Faktor bagi 10, 1, 10. 2, 5. Itu saja. Dan 4 nombor ni tak ada pun nombor kuasa 2 sempurna. Jadi se-10 tak boleh ringkas dah lah. Okey, 15 ni semua satu-satu je. Jadi last inilah. Bawah je boleh ringkas. Yang atas tak boleh dah. Okey, yang atas dapat ni lah. Jadi sama dengan di atas tulis balik 15 tambah 3 se-5 tambah 5 se-2 tambah se-10 per dengan 5 kuasa 2, 25. 25 tolak 5 dapat 20. Selesai soalan F. Okey, seterusnya kita nak buat soalan yang agak panjang ni, I ni. Okey. Kita teruskan ke soalan I. Lihat. Okey, panjang soalan ni. Jadi kita kena buat dengan berhati-hati lah. Okey, satu persatu. 7 tolak se-5 per dengan 5 tambah se-5. Okey, lihat dulu yang pertama ni. 5 tambah se-5. Konjugat bagi 5 tambah se-5 adalah 5 tolak se-5. Jadi kita darabkan dengan konjugat. 5 tolak se-5. Okey. Tolak dengan bahagian yang kedua. 6 se-3 per dengan 6 tolak se-3. Okey. Jadi tengok setnya di bawah ni. Jadi kita harap dengan konjugatnya. Kat sini tolak. Jadi kita tak tambah. Okey. Teruskan. Okay, buat bahagian yang ni dulu lah. Cikgu suka buat bawah dulu. Bawah senang. Senang dulu lah. 5 darab dengan 5 dapat 25. Dan 5 kuasa 2 lah. 5 kuasa 2, 25. Se-5 kuasa 2. Okey. Tolak dengan 5. Okey. Se-5 kuasa 2. Di atas 7 darab dengan 5 dapat
35, 7 darab ni dapat negatif 7 se-5. Se-5 dengan negatif dengan 5 dapat negatif 5 se-5. Se-5 darab se-5 tambah. Tambah dengan 5. Itu darab negatif positif. Jadi se-5 darab se-5 dapat 5. Selesai bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, penyebutnya 6 darab 6, 6 kuasa 2, 36. Se-3 darab se-3 dapat 3. Yang atas 6 darab 6, 36. 6 darab se-3, 6 se-3. Se-3 darab 6 pun 6 se-3. Se-3 darab se-3 dapat 3. Okey, kita ringkaskan. 35 tambah 5 dapat 40. 7 tolak negatif 7 tolak 5, negatif 12 se-5. Dan bawah dapat 20. Tolak dengan 36 tambah 3, 39. 6 tambah 6, 12. Dan jangan lupa ada se-3. Okey, per dengan 36 tolak 3 dapat 33. Okey. Kita boleh ringkaskan. Jadi bagi dengan 4. Bagi 4, bagi 4 semua. Bagi 4 dapat 10. Bagi 4 dapat 3. Bahagi 4 dapat 5. Tolak dengan, yang ini boleh ringkas, bahagi dengan 3. Bagi 3, bagi 3, bahagi 3. 39 bahagi 3 dapat 13. 12 bahagi 3 dapat 4. Jangan lupa ada se-3. 33 bahagi 3 dapat 11. Okey, samakan pembawah. Jadi 5 darab 11 lah. Perpanjang. 5 darab dengan 11 per 55. Okey. Jadi kenapa dah 5 cikgu tiba 5 darab 11 tu? Okey. Darab silang lah. Yang ni kita darab dengan 11. Yang ni kita darab dengan 5. Okey. Jadi kita dapat 10 darab 11. 110 tolak 11, 33 se-5. Okey. Tolak 13 darab 5. 15. 13 darab 5. 65. Tolak dengan tambah jadi tolak nah. 5 darab 4 dapat 20 se-3. Okey, jadi jawapan akhir kita 110 tolak 65. Tolak 65 dapat 45. Okey, dan dia ni tak boleh buat ringkas dah. Tulis je balik. Tolak 33 se-5 tolak 20 se-3 per dengan 55. Okey, selesai. Ni tak boleh ringkas lah sebab 33, 25, 45, 20 tak ada faktor sepunya. Okey, terbesar tak ada dah. Jadi kita pun inilah jawapan akhir dia. Okey. Itu saja selesai. Cikgu dah tunjukkan dan cikgu dah bacakan contoh dalam buku teks. Jadi kamu boleh buat panduan untuk jawab soalan dalam buku modul kamu. Okey.
Jumpa lagi untuk siri akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.